Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillah ma sya'allah la quwwata illa billahi ma sya'allah. Al khairu kulluhu biyadillahi ma sya'allah. Wa kullu ni'matin minallahi ma sya'allah la yasif su'a illallah. Wa qala Allah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Jadi pada pagi ini kita bertemu di dalam pembelajaran secara online ataupun pembelajaran secara pembelajaran di rumah, khusus pada pelajar-pelajar ustaz Pondok 3. InsyaAllah pada pagi ini kita akan bersama-sama mempelajari dan menyambung pengajian kita bagi mata pelajaran fiqh. Dan pada sebelum cuti raya tempoh hari, ustaz telah melangkau satu tajuk, iaitu bab puasa. Sebelum ini kita dah masuk sampai perkara-perkara yang menyebabkan seseorang itu hadas besar dan hadas kecil, iaitu haid dan nifas dan istihadah. InsyaAllah hari ini kita patah balik kepada bab yang seterusnya, iaitu bab solat. Jadi bab solat ini merupakan satu ibadah ibadah yang khusus, kita sebagai umat Islam yang perlu kita melaksanakan, dan antara ibadah yang paling besar sekali dalam kehidupan kita, iaitu solat, ya. Jadi pelajar-pelajar yang ada kitab boleh lihat kitab pada muka surat 45 bagi kitab Jawi. Kitab Rumi ustaz pun tak ada. Kitab Jawi muka surat 45. Dan ustaz ada sharekan link kitab secara digital, dan pelajar-pelajar boleh rujuk pada kitab tersebut. Jadi kita baca bab solat 32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala mu'allif rahimakumullahu ta'ala wa ulumi fi daraini amin ya rabbal alamin. Perkataan solat itu bahasa Arab, asal maknanya doa. Firman Allah, wa salli alaihim, artinya doakan bagi mereka itu. Dan maknanya pada syarak, iaitu perkataan dan perbuatan yang dimulakan dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Dalam bahasa Melayu ia disebut sembahyang. Jadi biasanya kita sebut solat ni sembahyang, tapi nak paling tepat sekali kita panggil solat lah, sebab solat itu yakni dalam bahasa Arab. Jadi adalah sembahyang yang difardukan, adalah solat ataupun sembahyang difardukan dan yang diwajibkan ke atas manusia itu ialah 5 waktu sehari semalam. Seperti mana yang pelajar-pelajar semua maklum, kita memang diwajibkan menunaikan solat fardu 5 waktu sehari semalam, ya. Dan solat ini merupakan rukun Islam yang ke-3 dan wajib ditunaikan. Ada dalam hadis yang bermaksudnya perbezaan di antara orang Islam dan orang kafir ialah solat. Nak tahu beza orang Islam dan orang kafir, dia solat. Kalau tak solat, kafirlah dia. Sampai tahap orang yang meninggalkan solat itu boleh, dosa itu boleh menyebabkan dia menjadi kafir. Bukannya dia keluar pada agama Islam, maksudnya tegahan daripada Nabi orang yang meninggalkan solat ini. Kalau nak bagi tahu perbeza, tak ada beza orang yang orang Islam kafir itu tengok solat dia. Kalau orang tu menunaikan solat, maka Islamlah dia. Kalau dia nama Islam tapi tidak menunaikan solat, macam mana? Di manakah agama dia? Di manakah Islam dia? Begitu, ya. Okey, baiklah. Seterusnya, pada asalnya wajib diperbuat tiap-tiap fardu itu dari awal waktu sebagai
wajib yang panjang masanya, hingga tinggal secukup-cukup masa mengerjakan ia ketika itu, wajib dikerjakan dengan serta-merta. Maksudnya pengarang kitab di sini, pada asalnya wajib dilakukan solat fardu ini di awal waktu. Kalau ikut hukum asal, memang diwajibkan solat pada awal waktu, sebagai wajib yang panjang masanya. Dan walaupun satu waktu itu masanya sangat panjang, contoh yang paling panjang solat isyak lah, isyak yang subuh. Jadi yang lebih afdal sekali solat di awal waktu. Itu sebab kita dianjurkan untuk solat berjemaah. Bagaimana kita nak menjaga solat di awal waktu? Kita hadir solat berjemaah. Kena pula sekarang kita tengah PKP, tak nak hadir ke masjid surau pun 20 orang saja. Jadi kita ajak mak ayah kat rumah, ayah jadi imam, solat berjemaah di rumah, solat di awal waktu, masuk waktu terus solat. Itu lebih afdal, lebih bagus. Okey. Seterusnya, yang pertama, tadi solat di awal waktu. Yang pertama solat zuhur. Bilakah waktu solat zuhur? Yang pertama, solat zuhur itu 4 rakaat, waktunya mulai dari gelincir matahari di tengah-tengah langit. Gelincir matahari di tengah-tengah langit waktu tengah hari itu, hingga jadi bayang-bayang sesuatu benda sama panjang dengan benda itu lain daripada bayang-bayang yang sedia ada pada ketika matahari itu di tengah-tengah langit. Kalau sekarang ni kita dah senang lah. Kalau sekarang kita dah senang, kita boleh tengok jam, ada waktu solat kan, ada ahli falak yang menentukan waktu solat. Kalau zaman Nabi dulu bergantung kepada inilah caranya, iaitu nak tengok waktu zuhur. Waktu zuhur tadi, waktunya mulai gelincir matahari di tengah-tengah langit, hingga jadi bayang-bayang sesuatu benda sama panjang dengan benda itu. Bila kita letak sebatang kayu, dia sama panjang dengan kayu tersebut. Dan matahari di tengah-tengah langit. Itu waktu zuhur. Maka sepanjang waktu itu, dibahagi pula kepada 5 waktu. Waktu zuhur ni dibahagi pula pada 5 waktu. Waktu yang pertama, waktu yang fadil, yang afdal. Waktu yang afdal ni iaitu sejak mula masuk hingga tamat solat dan segala sunat-sunat ni. Bila masuk je waktu zuhur tadi, terus solat, itu waktu yang paling afdal. Yang kedua, waktu ikhtiar, pilihan. Ketika mana selepas waktu afdal lah, selepas waktu afdal tadi, hingga sebelum waktu secukup-cukup masa mengerjakannya. Maksudnya sampai dia habis solat tu lah, yang kedua. Yang ketiga, waktu uzur. Waktu uzur ni iaitu waktu asar. Waktu asar bagi orang yang sembahyang jamak takhir. Contohnya orang yang jamak takhir zuhur dengan asar, dia zuhur, dia tak solat zuhur, dia ambil pada waktu asar tu, dia buat jamak takhir, dia menjamakkan zuhur dan asar. Itu namanya waktu uzur. Dan yang keempat, waktu makruh. Waktu makruh ni iaitu dalam masa secukup-cukupnya sahaja. Maksudnya dia solat zuhur tu, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, salam kedua, terus azan asar. Itu waktu makruh. Dan yang kelima, waktu haram. Waktu yang haram ni pula ialah tak sempat nak mengerjakan solat asar. Dia baru nak solat usalli fardhu zuhri, Allahu Akbar, dah waktu asar. Maka itu termasuk dalam waktu haram. Itu tadi solat zuhur. Yang kedua, solat asar. Solat asar ni 4 rakaat, waktunya mulai daripada bayang-bayang sesuatu benda itu jadi panjang lebih daripada segala tanda. Maksudnya bayang-bayang solat asar ni, kita nak ukur waktu solat asar, kita ambil sebatang kayu, kita letak dekat bawah yang ada cahaya matahari. Jadi bayang-bayang suatu benda itu jadi panjang. Bayang-bayang lebih panjang daripada objek yang diukur tadi. Itu tanda-tanda masuk waktu asar. Dan
benda itu tolak bayang di tengah langit hingga terbenam masuk matahari. Maksudnya sampai waktu asar sampai terbenam matahari lah. Ada yang walaupun selepas asar itu merupakan waktu yang makruh kita untuk menunaikan solat, dia hanya makruh untuk menunaikan solat sunat mutlak sahaja. Kalau dia menunaikan solat wajib, maknanya dia dibenarkan. Tapi janganlah di hujung-hujung waktu maghrib sangat. Okey. Seterusnya, sepanjang waktu asar itu terbahagi pula kepada 5 waktu. Ada 5 waktu. Ada 5 waktu solat asar tadi. Sama seperti zuhur, cuma bezanya waktu zuhur iaitu waktu zuhur bagi orang yang solat jamak takdim. Bezanya zuhur dia sama juga waktu afdal, waktu ikhtiar, waktu uzur dan waktu makruh. Cuma dalam solat asar ini dia ada perbezaan, ya. Dia bezanya waktu uzur iaitu waktu zuhur. Waktu zuhur bagi orang yang solat jamak takdim. Waktu uzur bagi solat asar, dia telah menunaikan solat asar pada waktu zuhur. Kalau solat zuhur, dia waktu zuhur dinunaikan solat zuhur pada waktu asar. Dia berubah kat situlah. Kemudian yang ketiga, solat maghrib 3 rakaat, waktunya mulai daripada mula terbenam matahari. Solat maghrib bila mula terbenam matahari dan berkekalan hingga hilang cahaya merah di kaki langit. Itu maksudnya maghrib, ghurub matahari. Maksud ghurub tu hilang cahaya matahari, dia jadi warna oranye tu, dekat langit tu. Itu menurut qaul qadim, iaitu bagi Syafi'i. Jikalau ikut qaul jadid, waktu maghrib tidak lebih dari 15 minit sudah habis, iaitu lepas masuk matahari ambil air solat, kemudian azan, qamat, solat maghrib 3 rakaat, solat sunat 2 rakaat, atau solat jamak takdim bagi Aisyah 4 rakaat. Habislah waktunya. Ini bagi kaul jadid, yang mana di 15 minit selepas waktu maghrib tu habis, ya. Jadi kita menurut Imam Syafi'i kita boleh mengikut qaul qadim, tak masalah. Jadi kalau zaman sekarang kita dah senang lah, kita dah ada jam, kita dah ada waktu solat yang ditetapkan oleh ahli falak. Namanya kita rujuk pada waktu tersebut pun tak ada masalah. Dan kemudian bila sudah habis waktu maghrib, terus masuk waktu isyak. Itu sebab di antara maghrib dengan isyak tu dipanggil prime time, waktu perdana. Waktu perdana tu waktulah kita nak berzikir, kita nak mengaji, di antara maghrib dan isyak. Itu sebab kalau orang datang masjid, kalau pergi solat jemaah maghrib, jangan balik isyak, terus tunggu. Sebab beza je, katalah sekarang maghrib 7 berapa ya? 7.22 bukan. Mungkin kalau tak silap dalam 7.15, 7.16. Kemudian kita solat qabliyah, solat maghrib, kemudian solat ba'diyah, kan? Katalah selesainya dalam pukul 8.10 minit. Jadi selepas 15 minit tu dah masuk isyak. Tapi memang hampir-hampir lepas kita buat semua itu masuk waktu isyak. Itu sebab nak balik alang-alang, kan? Jadi kalau kita dapat hadir solat jemaah maghrib ke masjid atau surau, tak payah balik lah. Kita niat iktikaf, kita berzikir dan sebagainya, dapat pahala iktikaf. Dan yang seterusnya solat isyak 4 rakaat, waktunya mulai daripada hilang cahaya merah di kaki langit, berkekalan hingga naik fajar yang kedua, yang disebut fajar shadiq. Sepanjang waktu itu dibahagi kepada 5 waktu juga, sama seperti zuhur dan asar.
Cuma waktu uzurnya iaitu waktu maghrib bagi orang yang solat jamak takdim. Isyak pun sama, dia ada 5 bahagian. Waktu afdal, waktu ikhtiar, waktu uzur, waktu makruh dan waktu haram. Cuma yang waktu uzur bagi isyak ni, mereka yang menunaikan solat isyak jamak takdim pada solat maghrib. Itu waktu uzur. Dan yang kelima, solat subuh 2 rakaat, waktunya mulai daripada terbit fajar, yang kedua berkekalan hingga terbit matahari. Sepanjang waktu itu dibahagi pula kepada fadilat ataupun afdal, pilihan, makruh dan haram. Tidak ada waktu uzur padanya kerana tidak ada jamak pada solat subuh. Jadi alhamdulillah, untuk pembelajaran hari ini bab solat dan waktu-waktu solat. Jadi mudah-mudahan pelajar-pelajar yang berada di rumah jaga solat masing-masing, jangan tinggalkan solat. Kita ini sekarang ni kita tengok peristiwa banyak yang berlaku di akhir zaman ini. Kita tengok peperangan dan wabak penyakit dan sebagainya. Jadi sebagai pendinding pelajar-pelajar untuk dipelihara daripada segala keburukan dan musibah, jaga solat pelajar-pelajar. Solat di awal waktu, ajak ahli keluarga sama-sama solat berjemaah, lebih bagus insya-Allah. Jadi insya-Allah kita akan bertemu di lain waktu dan masa, dan mudah-mudahan Allah kurniakan kefahaman yang sempurna untuk pelajar-pelajar yang mengikuti pembelajaran ini insya-Allah. Jadi marilah sama-sama kita akhiri pembelajaran kita ini dengan tasbih kafar dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafii khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.